Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dalam Buletin Awani dan sudah pasti jam ini kita membawakan perbincangan khusus mengenai isu politik tanah air kita. Seperti kita tahu semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata Perikatan Nasional PN mencapai kata sepakat untuk berunding dengan pimpinan parti di luar gabungan berkenaan bagi meluluskan undi percaya di Dewan Rakyat. Langkah itu bagi membolehkan kerajaan terus berfungsi, stabil dan inklusif serta menguruskan pandemik sehingga pilihan raya umum ke-15, PRU15. Tetapi timbul juga persoalan daripada pembangkang mengenai gesaan ini. Isunya berbalik semula kepada bilangan majoriti yang dimiliki gabungan tertentu termasuk PN dan juga PH serta keabsahan kerajaan pada ketika ini. Jadi kita akan bersama dengan Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal yang juga ahli Parlimen Sempurna di talian bersama dengan kita pada ketika ini. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera Datuk Seri. Datuk Seri, bagaimana Warisan melihat kepada ajakan ataupun gesaan daripada PM untuk kelulusan undi percaya di Dewan Rakyat? Sudah pasti isu sokongan, majoriti dan keabsahan akan menjadi topik utama. Terima kasih Hafizi. Pertama, saya ingat kita kena melihat dari segi kerangka perundangan negara kita, iaitu dari segi kesahihan. Ya, sebelum pun kita mendengar tawaran kerjasama yang diutarakan, setelah mendengar apa yang telah dinyatakan oleh Tan Sri Mahyudin semalam, saya dapati bahawa kalau kita melihat dari segi kerangka perundangan negara kita, pertama, dia dah hilang dah kelayakan dia sebagai seorang Perdana Menteri. Kerana kalau mengikut lunas undang-undang perlembagaan 43/4, di mana ketika seseorang Perdana Menteri tidak ada keyakinan daripada ramai ahli-ahli Dewan Rakyat yang ada, maka automatically he shall tender his resignation. Itu pertama. Yang kita tahu, dia mau tidak mau, Agung bukan nak pecat dia, tapi dalam perlembagaan Malaysia, he shall tender his resignation. Dia kena meletak jawatan, kena dia kesahian dia, keabsahan dia sebagai pemerintah dan juga Perdana Menteri dah hilang dah. Jadi bila perkara itu dah hilang, macam mana you nak berbincang dengan yang lain-lain, sedang pun you dah tak layak untuk berbincang. Yang keduanya, dia persoalkan, dia masih lagi kekal menjadi Perdana Menteri kena ada pembangkang tak cukup jumlah. Dalam Perlembagaan Malaysia, menentukan siapa menjadi Perdana Menteri itu termaktub dalam Perlembagaan Malaysia 43/2, iaitu meletakkan kuasa itu kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melantik seorang di antara ahli Dewan Rakyat menjadi Perdana Menteri dalam tafsiran, dalam in the opinions of the king who can command the majority. Itu tafsiran dia, tapi ini bukan hak dia untuk nak menentukan siapa bakal Perdana Menteri, kerana dia dah hilang dah. Jadi saya ingat yang penting kepada kita, kalau kita sebagai sebuah negara, sebagai sebuah pemerintahan yang ada, tak mengikut undang-undang negara itu berdasarkan perlembagaan, kerajaan dan pemerintahan tidak boleh berlangsung dengan secara sempurna. Dan ini yang kena dia faham. Kena faham. Saya kesal nilai-nilai yang ada dalam pimpinan dan ahli politik di negara kita. Bayangkan di Jepun, dah berapa orang Perdana Menteri letak jawatan. Di United Kingdom, Menteri Kesihatan letak jawatan. Dia pegang, dia cium tangan isteri dia, kawan dia. Dia moral value ada. Kita orang Melayu, kita orang Islam. Takkan kita tak ada nilai dalam diri kita, kebimbangan kita kalau kita letak jawatan peralihan. Jepun berapa kali letak pindah Perdana Menteri. Tak pun hancur negara Jepun. Begitu juga Thailand. Ya, ini untuk meletakkan siapa menjadi Perdana Menteri, bukan hak dia selaku bekas Perdana Menteri untuk menentukan sama ada si Anu, si Polan mempunyai cukup. Itu terserah dengan Agung, terserah dengan Parlimen menentukan hukuman dan majoriti. Dan ini yang saya harap, kalau kita tak ikut undang-undang pada hari ini yang kecelaruan dari segi pengurusan pentadbiran negara kita untuk menentukan pemerintahan yang seadil mungkin, yang diyakini oleh rakyat. Bayangkan contohnya tawaran-tawaran yang diberikan kepada kita untuk bekerjasama dengan beliau. Kita dah luahkan jauh awal, tahun awal lagi dulu. Saya masih ingat masa saya Ketua Menteri Sabah dahulu. Dia datang, lepas tu dia nak jumpa saya. Saya beritahu masih saya Ketua Menteri. Tan Sri, let's work together. Sebagai kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Whatever the federal government nakkan, tanah ke bantuan kerajaan negeri, saya akan bagi. Untuk kepentingan rakyat Malaysia di negeri Sabah.
dan juga persekutuan, saya beritahu. Tak jadi masalah dengan saya. Lepas itu dia minta saya nak masuk PN. Saya bilang tak boleh lah. I said, politically put that aside first. Let's govern the country, let's govern the people. Lepas tu, tak sampai seminggu, beli YB, tumbangkan saya. Terpaksa kita adakan pilihan raya. Bukan saya nakkan pilihan raya, saya mempunyai cukup majoriti lebih 2/3. Tapi inilah saya katakan, nilai-nilai pemerintahan yang ada di negara kita ada dalam keadaan yang cukup mudarat. Ya? Jadi nak meletakkan tawaran contohnya akta lompat-melompat, ya? Amalan ini dilakukan oleh pihak PN, bukan oleh pihak pembangkang, bukan oleh Pakatan Harapan bersama dahulu. Saya Pakatan Harapan Plus dahulu. Saya datang masuk dalam Pakatan Harapan, tapi kami bersama sebagai ahli-ahli Dewan Rakyat Pembangkang untuk menjaga kebaikan negara kita. Contohnya semalam, dia nak tawarkan kita dengan ada ceiling lagi 100 bilion. 10 bilion daripada tawaran itu nak diberikan kepada B40 dan M40. Saya pun agak bimbang. Tidak ada ketulusan. There's no transparency. Dahulu saya pernah dengar, kita tak cukup duit, kita tak ada duit. Semalam dia boleh pula nak letakkan ceiling 110 bilion. Di mana duit yang kita dapat ni? 110 bilion. Lepas itu kita nak belanja duit. Ke mana duit ni nak pergi? Dah kita luluskan lebih daripada 500 bilion sebelum ini. Belanjawan yang awal tahun lalu 330 bilion. Lepas itu 150 bilion package. Dah banyak package lah. Tapi di peringkat akar umbi masih rakyat berhadapan dengan masalah ubat, vaksin tak cukup, tenaga manusia tak cukup, kemudahan hospital, katil tak cukup. Kalau di Kota Kinabalu ni, dekat drop jalan di hospital Queen Elizabeth, dah diletak katil-katil. Yang dahulu tempat laluan kereta nak drop. Bayangkan keadaan ini berlaku seakan ini merupakan negara yang sedang bangun, bukan negara dunia ketiga. Jadi saya melihat Hafizi, dari segi keadaan kita selaku pembangkang, kita kena ada nilai-nilai dan juga ahli-ahli politik, bukan hanya pembangkang. 220 ahli parlimen yang ada pada hari ini, yang telah dimandatkan oleh rakyat untuk mewakili rakyat, untuk menjaga kebajikan rakyat di negara ini, harus mempunyai nilai-nilai yang baik, yang kita katakan boleh menentukan masa depan bukan hanya parti mereka, bukan hanya diri mereka, untuk mendapat keyakinan kepada rakyat, bahkan juga negara ini. But how can you earn trust? Now the government yang ada pun dah hilang. Lepas itu trust is not there. Apa juga pandangan, apa juga cadangan yang akan diutarakan oleh Tan Sri Mahyudin yang akan datang ini, saya yakin tidak akan mendapat sambutan bukan hanya daripada pihak pembangkang, bahkan juga rakyat. Pasal apa? Tidak ada keyakinan. Keyakinan hanya boleh dinikmati kalau ada transparansi, kalau ada ketulusan. Kemana hampir 600 bilion duit yang mereka belanja ini. Daripada 600 bilion ni, ke arah mana untuk beli vaksin? Ke arah mana untuk bayar tenaga-tenaga pakar-pakar doktor dan frontliners yang ada? Ada yang kita dengar, kontrak doktor pun bayangkan berapa saja jumlah dia. Sampai mogok keadaan mereka. Tapi kita nak belanja dalam belanjawan tahun lalu, sanggup nak belanja 800 juta untuk pegawai jasa, yang sekarang doktor nak menyelamatkan nyawa manusia, kita tak sanggupkah belanja untuk pastikan mencukupi tenaga manusia di peringkat akar umbi? Baik, Datuk Seri, kita lihat rakyat sudah letih. Yang di atas bergelut sesama sendiri, rakyat tetap merintih memikirkan apa mahu dimakan hari ini. Rakyat juga yang menanggung sakitnya COVID-19, kehilangan orang yang tersayang saban hari. Bagi Datuk Seri, adakah desakan menolak Tan Sri Muhyiddin Yassin ini merupakan jalan terbaik kepada rakyat? Saya yakin, Fizi, kalau kita lihat sepatutnya hari ini, jangan besok. Hari ini, Tan Sri sepatut menghadap tuanku saya letak jawatan. Apa yang dilakukan oleh banyak pimpinan dunia di Jepun, di Australia, di United Kingdom, David Cameron, ini David Cameron kalah saja Brexit. Yang ini nyawa manusia. Dan meninggal hampir 11,300 orang, yang gantung diri hampir 1,000 orang, yang meninggal 1,300,000 orang. Takkan kita nak mengukur kejayaan kita dengan hanya kita berkata dan menyuarakan cadangan pandangan dengan berbagai pakej yang tak ada kelihatan kejayaan dia. Kita gunakan darurat
emergency pun semakin banyak mati. Ini petanda yang kita lihat, Hafizi. Kerajaan hari ini dah gagal dah. Jadi kalau kita dah gagal, janganlah kita beranggap bahawa kita masih lagi harus memerintah kerana orang lain tak boleh melakukannya. Mungkin tidak akan ada pimpinan, mungkin tidak akan ada pemerintahan yang jauh lebih baik daripada kita. Kita tak boleh beranggap bahawa kita hanyalah kumpulan yang terpilih untuk mentadbir negara ini. Tapi kita seumpama manusia, bila kita nak jadi imam, ialah ikutlah rukun-rukun dia secara tertib, secara baik. Kalau bacaan kita, rukun kita tak sempurna, orang lain pun boleh jadi imam. Takkanlah hanya kita boleh jadi imam. Tapi kita harus mempunyai nilai-nilai. Ini terkadang saya dapati, contohnya lah, ya, adalah syarat sana ini, kalau nak kerjasama dengan DAP tak boleh, nak kerjasama dengan UMNO tak boleh. Ya, kalau ada tentang kes-kes mahkamah, itu kita serahkan dengan mahkamah. Kita tak boleh bertolak ansur. The law must prevail. Undang-undang mesti berjalan di negara ini. Kalau tidak mengikut lunas undang-undang, tak ada artinya perlembagaan yang kita dah luluskan berpuluh tahun. Kita tak patuh pun 43 seharusnya dia letak jabatan. Kita tak ikut. Ini akan menjadi ikutan untuk masa depan negara kita, di mana seorang Perdana Menteri dah tahu dia hilang kuasa dia, dah tahu hilang majoriti dia, masih lagi nak menuntut, masih nak jadi Perdana Menteri walau oleh kerana tidak ada pembangkang yang cukup jumlah. Itu bukan hak dia nak tentukannya. Ya. Datuk Seri, kalau kita lihat, jika benar Perdana Menteri meletak jawatan disebabkan tidak cukup undi percaya di Dewan Rakyat kelak, adakah ahli parlimen boleh menjamin bakat untuk mentadbir dengan terbaik untuk rakyat? Apakah jaminan isu kesihatan dapat diselesaikan, isu ekonomi dapat dipulihkan? Adakah pembangkang sudah mempunyai exit strategi yang tersendiri? Sebenarnya, Fizi, kita pun ada juga pengalaman. Bukan bererti kita boleh selesaikan 100%. Bayangkan, kita dah suarakan tentang walk-in, tentang perlunya vaksin. Contohnya macam bila saya mentadbir negeri Sabah, kita di antara wilayah yang telah mengambil tindakan tegas. Tidak, saya galakkan penerbangan satu kapal terbang pun daripada Wuhan. Ya, tapi saya tidak umumkan darurat. Kita halang, lepas itu saya minta supaya kapal terbang yang ada mendarat sementara, besok pagi mereka balik ke Wuhan. Kalau negara China boleh menghalang Wuhan lockdown, tak boleh masuk, tak boleh keluar, takkan kita, negara Malaysia, tak boleh halang. Lepas itu, waktu itu tidak ada vaksin. Kita gunakan MCO yang ada dan kita gunakan SOP yang ada. Kena ada rukun dia. Rukun dia seumpama vaccinate first. Bila ada vaccinate, kita kena gunakan contohnya apa? Mask. Yang keduanya distant, jangan rapat sangat. Yang ketiganya dari segi hygiene. Lepas itu makanan kita. Ini kebersihan kita. Ini di antara perkara rukun-rukun yang membolehkan kita menyelamatkan diri kita. Kenapa kita tak terjangkit? Orang lain terjangkit. Walaupun ada di antara yang tak dapat vaksin. Ya? Kena mungkin oleh kerana tak ada amalan dari segi nak berapat umum. Masalah kita dalam Hafizi, pandemik ini, yang kita kejar penyakit dia, disease dia. Bukan kita kejar kilang. Bukan kita kejar manusia. Takkanlah ada kilang di Shah Alam, lepas itu ada spike di Shah Alam, you nak tutup kilang di Perlis. Tak ada pun kejadian positif di situ. Tak boleh kita hukum. Kita kena manage ekonomi serentak sekali dengan kesihatan COVID ini. Yang kita cari bukan manusia. Kalau manusia tak ada penyakit dia, ya, make sure vaccinate. Lepas itu amalkan MCO, amalkan dari segi SOP yang kita gariskan. Dan harus diamalkan. Kita, bagaimana rakyat tak menerima? Apa juga arahan, apa juga teguran daripada pemerintah hari ini sampai menggunakan barbed wire. Apartmen, tempat penginapan, barbed wire di hadapan. Negara lain tak gunakan. Pasal apa? Rakyat tak boleh terima ada. Rakyat tak yakin. Kalau sebenarnya, kalau rakyat yakin dengan kita sebagai pemimpin, you must earn it. You earn it, transparansi mesti ada, ketelusan dalam pemerintahan. Mana duit 600 bilion? Ke mana duit 600? Ini yang kita nak persoalkan. Saya yakin pengurusan ekonomi, pengurusan COVID kesihatan taklah bererti bahawa mereka hanya tahu, yang lain tak tahu. Takkan tak ada pakar-pakar lain. Ya. Jadi yang penting kepada kita, saya menyuruh, ya, dan saya menasihatkan sekali lagi kepada Tan Sri Mahyudin, letaklah jawatan, serahkan dengan Agung, dan lepas itu serahkan untuk Agung menentukan, ya, siapa yang akan kita panggil untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Dan satukan rakyat. Jangan hanya, oh yang ini UMNO tak boleh dengan DAP, DAP tak boleh terima UMNO. UMNO,
di Perak, Ya, Datuk yang Seri. menjadi Menteri Besar Perak orang UMNO, yang sokong orang UMNO jadi Menteri Besar Perak ialah DAP. Jangan kita bimbang tentang perlu ada Melayu tentang Islam. Negara ini dah termasuk Baik. dalam perlembagaan kedudukan Islam, kedudukan bangsa, tapi jangan gunakan bangsa dan agama untuk Baik, kita Datuk Seri. naik sokongan.